Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan isu semasa berkaitan dengan peningkatan penggunaan rokok dan vape. CTU 554 Penghayatan Etika dan Peradaban. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli kumpulan. Yang pertama, saya, Ainul Balkhis binti Muhammad Nur. Yang kedua, Amy Maisarah binti Muhammad Rahimi. Dan yang ketiga, Nur Safawati Ayuni binti Mustafa. Dan yang terakhir, Wan Anis Syakira binti Wan Muhammad Zulkifli. Penyataan masalah bagi isu ini adalah peningkatan yang ketara dalam penggunaan rokok dan vape. Peningkatan ini dapat dilihat dalam kalangan pelajar, pekerja dan masyarakat umum. Masalah ini merangkumi aspek kesihatan, ekonomi dan sosial. Ia memerlukan penilaian serta tindakan segera untuk mengatasinya. Penggunaan rokok dan vape semakin meningkat dalam kalangan pelbagai golongan masyarakat. Fenomena ini membawa impak yang serius terhadap kesihatan masyarakat dan membentuk ancaman terhadap usaha pencegahan penyakit berkaitan rokok dan vape. Menurut Sinar Harian 13 Jun 2023, Tinjauan Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan NHMS 2022 mendapati penggunaan rokok elektronik atau vape dalam kalangan remaja berumur 13 sehingga 17 tahun mencatatkan peningkatan ketara. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan berkata, hasil tinjauan itu menunjukkan peningkatan sebanyak 14.9% pada tahun lalu berbanding 9.8% pada 2017. Peningkatan turut berlaku dalam kalangan remaja perempuan iaitu dari 2.8% pada tahun 2017 meningkat kepada 6.2% pada tahun 2022. Penggunaan rokok elektronik terbukti mendatangkan kemudaratan kepada penggunaan kerana kandungan di dalam cecair rokok elektronik dipanaskan akan menghasilkan bahan kimia yang memberikan kesan keradangan kepada lapisan paru-paru, katanya dalam satu kenyataan pada Selasa. Jelas Dr. Muhammad Razi lagi, kesan daripada proses itu akan menyebabkan individu berisiko mengalami kecederaan paru-paru atau e-cigarette or vaping product use associated lung injury (EVALI). Seterusnya, saya akan membincangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan penggunaan rokok dan vape. Antaranya ialah pengaruh rakan sebaya, tekanan masalah dan belajar serta kepuasan peribadi. Setiap faktor ini akan diringkaskan dan dibincangkan seperti yang berikut. Faktor yang pertama ialah pengaruh rakan sebaya. Majoriti individu yang terlibat dalam masalah penggunaan rokok dan vape ini merupakan pelajar kerana mereka tinggal berjauhan daripada keluarga dan ini menyebabkan rakan sebaya merupakan individu yang paling rapat dengan mereka. Selain itu, banyak masa diluangkan bersama bagi menjalankan aktiviti seharian, contohnya seperti di universiti, dan ini membuka ruang dan peluang kepada mereka untuk meniru tingkah laku rakan sebaya yang menarik perhatian mereka. Pengaruh dan desakan dari rakan sebaya ini memaksa individu itu untuk akur dengan permintaan rakan kerana bimbang akan dipulaukan atau diperlekehkan. Ini kerana seseorang itu akan merasa terasing jika aktiviti yang dilakukan tidak selari dengan rakan-rakan yang lain. Faktor yang kedua ialah tekanan masalah dan belajar. Individu yang memilih untuk merokok ini merupakan mereka yang mempunyai masalah berkaitan dengan pelajaran di universiti. Contohnya seperti tertekan dengan tugasan dan kuliah yang banyak dan kursus yang sukar serta tekanan menghadapi ujian dan peperiksaan. Individu yang merokok sentiasa merasakan dengan merokok ianya dapat mengurangkan tekanan dan rokok dapat membantu individu itu untuk menjadi lebih tenang ketika berhadapan dengan masalah. Melalui kajian yang telah dilakukan oleh Geiser, Zeger dan Oken pada tahun 2002, ternyata ketenangan akan diperoleh dengan cara menghisap rokok dan ia membantu mengurangkannya dalam tempoh jangka masa yang pendek. Oleh itu, perokok akan mengulangi tingkah laku merokok berulang kali bagi mendapat kesan jangka masa yang panjang. Namun, kesan daripada pengambilan nikotin yang berlebihan akan menyebabkan seseorang itu mengalami ketagihan merokok dan akan bergantung sepenuhnya kepada rokok apabila menghadapi pelbagai masalah. Ini kerana merokok juga boleh menyebabkan seseorang individu itu menjadi ketagih sama seperti dadah. Faktor yang terakhir ialah kepuasan peribadi. Perokok merasakan seolah-olah mendapat penghargaan daripada orang sekeliling apabila mereka merokok. Tindakan menghisap rokok adalah cara untuk mendapatkan kepuasan. Ini kerana dengan merokok, seseorang itu dapat menghilangkan rasa bosan, menghilangkan rasa sakit yang dialami serta menampakkan kematangan diri
untuk menjalani kehidupan seharian. Dengan cara ini, mereka juga akan dapat mencapai kepuasan peribadi. Malah, masyarakat turut menjadikan kelakuan merokok ini sebagai salah satu cara hidup, iaitu menjadi ukuran status kedewasaan, keranggian, kematangan dan kesediaan memikul tanggungjawab. Penggunaan rokok dan vape dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Nikotin dalam rokok dan vape akan menyebabkan saluran darah menjadi sempit dan secara tidak langsung menyekat dan mengurangkan kelancaran aliran darah. Ini menjejaskan fungsi jantung dalam membekalkan oksigen ke sel-sel jantung sendiri. Selain itu, merokok dan vape juga meningkatkan tekanan darah, melemahkan saluran darah dan menyebabkan saluran darah tersumbat. Kesemua kesan ini boleh menyebabkan strok atau angin amal. Statistik Kementerian Kesihatan Malaysia juga menunjukkan bahawa merokok adalah faktor risiko utama bagi penyakit bahaya dan menyebabkan 10 hingga 12% kematian di Malaysia. Tambahan pula, kedua-dua rokok dan rokok elektronik ini menyebabkan ketagihan. Kajian mengatakan bahawa ketagihan terhadap rokok dan vape ini sama seperti ketagihan terhadap heroin dan kokain. Bukan itu sahaja, mengalami masalah sistem penghadapan dan kerangsaan mulut dan saluran pernafasan juga merupakan salah satu daripada akibat penggunaan vape atau lebih dikenali sebagai rokok elektronik yang mengandungi racun nikotin. Peningkatan penggunaan rokok dan vape dapat menyebabkan pencemaran udara dan memudaratkan masyarakat sekeliling. Sebagai contohnya, perokok pasif lebih terdedah kepada bahaya kerana terdapat lebih 7,000 bahan kimia yang terkandung dalam asap rokok. Dianggarkan 70 daripadanya boleh menyebabkan kanser dan beratus-ratus daripadanya adalah toksik. Perokok pasif merupakan seseorang yang menghidu dan menyedut asap rokok yang dihasilkan oleh perokok aktif tanpa disedari. Kesannya, bagi pasangan perokok yang hamil, kesihatan ibu dan bayi dalam kandungan boleh terjejas. Antara kesan asap rokok kepada wanita hamil adalah seperti kelahiran mati, keguguran dan kelahiran bayi pramatang. Di samping itu, kanak-kanak yang menjadi perokok pasif juga berisiko tinggi untuk mengidap penyakit seperti SIDS, iaitu sindrom kematian secara tiba-tiba dalam tahun pertama kehidupan. Selain itu, mereka juga berpotensi untuk menghidap penyakit pernafasan seperti asma, bronkitis dan radang paru-paru. Selain itu, perokok pasif juga terdedah kepada penyakit kardiovaskular seperti tekanan darah tinggi, strok dan serangan jantung. Bukan itu sahaja, bahkan perokok pasif bagi vape juga boleh memberikan kesan yang negatif. Terdapat kajian yang melibatkan 40 orang bukan perokok yang terdedah kepada asap atau aerosol rokok elektronik ini selama 30 minit. Kesannya, mereka mengalami gejala-gejala iritasi seperti sakit kepala, sakit tekak, sukar bernafas dan kekeringan mulut atau tekak. Kesimpulannya, jelaslah bahawa penggunaan rokok dan vape bukan sahaja memudaratkan diri individu tersebut, tetapi ia juga memberikan kesan buruk kepada masyarakat dan orang-orang di sekeliling mereka. Bergerak kepada penyelesaian isu rokok dan vape, antara penyelesaian yang boleh dilakukan ialah melalui amalan berpuasa, mengadakan kempen dan juga ceramah dan juga menguatkuasakan undang-undang. Bergerak kepada poin yang pertama iaitu berpuasa. Untuk seseorang yang ingin berhenti daripada mengambil rokok, mereka dapat menyediakan jadual berpuasa dan mengamalkan apa yang tersedia di dalam jadual tersebut. Untuk seseorang yang mengamalkan amalan berpuasa, mereka dapat mengurangkan pengambilan rokok mereka dalam seharian. Apabila dilakukan secara berterusan amalan berpuasa ini, seseorang dapat mengurangkan pengambilan rokok dan juga kesan impak positif yang dapat dilihat ialah seseorang dapat berhenti daripada mengambil rokok secara sepenuhnya. Akan tetapi, amalan berpuasa ini memerlukan bimbingan kaunseling kerana tidak semudah untuk sentiasa berdisiplin dalam mematuhi jadual yang telah disediakan. Poin yang seterusnya ialah dengan mengadakan kempen pencegahan rokok. Melalui kempen ini, masyarakat dapat didedahkan tentang bahayanya rokok terhadap kesihatan diri. Contoh yang kita boleh lihat ialah penyakit jantung, kanser paru-paru dan juga masalah pernafasan. Dengan mengadakan kempen ini, masyarakat dapat didedahkan tentang isu dan juga informasi mengenai rokok secara terbuka. Bergerak kepada agenda yang seterusnya ialah ceramah.
Ceramah dapat dilakukan melalui jemputan khas daripada pelbagai jenis individu yang mempunyai pengetahuan yang luas berkenaan dengan informasi rokok dan juga vape. Contoh ceramah yang dilakukan ialah ceramah gejala rokok yang selalu dilakukan dalam program sekolah untuk mendidik anak muda daripada terlibat daripada kegiatan ini. Ceramah dapat berkongsikan pencerian yang lebih luas mengenai dengan rokok daripada inisiatif yang lain. Bagi penyelesaian yang terakhir iaitu menguatkuasakan undang-undang dapat dijalankan melalui usaha-usaha badan NGO bagi menangani isu rokok ini. Terdapat 5 badan NGO yang menyokong kelulusan rang undang-undang demi kesihatan awam pada tahun 2023. Antara NGO yang menyokong kelulusan ini iaitu Ikram Health, Malaysian Green Lung Association, Medical Mythbusters Malaysia, Majlis Kawalan Tembakau Malaysia dan juga Akademi Profesor Malaysia. Rang Undang-Undang Kawalan Produk Merokok merupakan satu undang-undang untuk mengawal aktiviti pendaftaran, pembungkusan, penjualan dan juga penggunaan sebarang produk merokok termasuk rokok elektronik ataupun vape. Dengan ini, generasi penamat rokok dapat ditubuhkan dengan larangan pembelian dan penggunaan sebarang produk merokok bagi kepada generasi ini. Okey, itu sahaja daripada grup kami. Sekian, terima kasih.